Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam kelas BK Islam bersama saya Ustadz Mahyudin. Para pelajar sekalian, hari ini kita akan membincangkan bahagian tilawah Al-Quran tingkatan 5, tajuk Hidayah Allah. Mari kita mendengar terlebih dahulu ayat kefahaman tajuk ini daripada surah An-Nur ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس Wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Maksud ayat, Allah yang menerangi langit dan bumi, bandingan nur hidayah petunjuk Allah, kitab suci Al-Quran adalah sebagai sebuah mishkat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam gelok kaca, yaitu kandil. Gelok kaca itu pula jernih terang laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, yaitu pokok zaitun yang bukan sahaja disinari matahari semasa terbit dan terbenamnya, tetapi sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendiri memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya, walaupun ia tidak disentuh api. Sinaran nur hidayah yang demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda, cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan berbagai-bagai perbandingan untuk manusia, dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Mari kita lihat intisari ayat ini. Allah membandingkan nur dan hidayahnya yang menerangi hati orang beriman seperti sebuah lampu dalam kandil kaca yang cahayanya memancar bergelapan. Orang yang diberi hidayah oleh Allah pasti akan menerima undang-undang dan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undang-undang dan peraturan tersebut digunakan untuk menguruskan dan memakmurkan alam ini. Allah berhak memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Apakah maksud hidayah? Dari segi bahasa, ia bermaksud petunjuk, pimpinan dan anugerah. Dari segi istilah, ia bermaksud petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Apakah kepentingan hidayah kepada manusia? Yang pertama, untuk menemui jalan hidup yang benar. Yang kedua, untuk membolehkan manusia hidup selesa dan sejahtera. Yang ketiga, sebagai satu dorongan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, sanggup berjihad dan berjuang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Siapakah golongan yang memperolehi hidayah Allah? Yang pertama, mereka yang sentiasa bertasbih, bertahmid dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, mereka yang melakukan urusan perniagaan tanpa lalai atau meninggalkan tuntutan wajib dan sentiasa mengingatinya. Mereka yang mengerjakan solat fardu dan juga memperbanyakkan solat sunat. Mereka yang mengeluarkan zakat sama ada zakat fitrah dan zakat harta. Mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta takut kepada azabnya di hari akhirat. Bagaimanakah caranya untuk mendapatkan hidayah Allah? Yang pertama, dengan menuntut ilmu. Hati orang yang berilmu akan mudah menerima dan menghayati Islam. Yang kedua, beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu dapat membentuk seseorang menjadi hamba Allah yang soleh. Yang ketiga, dengan zikrullah. Hati yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi lembut dan mudah menerima kebenaran. Apakah halangan yang menjadikan seseorang itu terhalang daripada hidayah? Yang pertama, mereka yang terus berada dalam kejahilan, tidak berusaha menuntut ilmu, tidak beramal dengan ilmu, bersikap sombong dan tidak mahu menerima kelemahan diri. Yang kelima, melakukan maksiat. Yang keenam, sering memakan makanan yang haram. Di dalam ayat itu tadi disentuh tentang Al-Quran. Kita akan melihat ciri-ciri Al-Quran sebagai mukjizat. Yang pertama, gaya bahasa Al-Quran sangat tinggi sehingga akan melemahkan orang Arab pada masa itu yang dianggap telah mencapai kemuncak dalam kesusastraan bahasa Arab. Yang kedua, Al-Quran di dalamnya terdapat pelbagai jenis ilmu termasuklah perkara raib. Yang ketiga, Allah pernah mencabar manusia mencipta ayat seperti Al-Quran, namun tiada siapa yang mampu melaksanakannya. Al-Quran merupakan mukjizat kepada baginda Rasulullah SAW. Apakah bukti Al-Quran bukan rekaan baginda? Yang pertama, baginda seorang yang ummi, yaitu buta huruf. Yang kedua, sebelum Al-Quran diturunkan, baginda tidak pernah menyebut ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, mustahillah bagi baginda untuk mengetahui perkara-perkara raib yang berkaitan alam akhirat melainkan setelah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah keistimewaan Al-Quran? Petunjuk ke jalan yang benar dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungannya yang lengkap memenuhi segala aspek hidup manusia seperti politik, sosial, perubatan, sains dan sebagainya. Kandungannya sesuai diamalkan di semua tempat, masa dan sesuai dengan fitrah manusia. Merupakan penawar kepada pelbagai penyakit. Membaca Al-Quran adalah ibadah dan mendapat pahala berlipat ganda. Sebagai seorang Muslim, kita wajib belajar dan menimba ilmu, terutamanya ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Apakah maksud ilmu fardu ain dan fardu kifayah? Ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dipelajari oleh semua orang Islam seperti ilmu mengenai solat, akidah dan sebagainya. Ilmu fardu kifayah pula ialah ilmu yang wajib dipelajari hanya segelintir umat Islam sahaja. Contohnya bidang kedoktoran, menjadi guru, mekanik, tukang kayu, ahli ekonomi, korporat dan sebagainya. Mari kita lihat kepentingan menuntut ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Yang pertamanya untuk melahirkan individu yang taat dan patuh kepada Allah, untuk mewujudkan negara yang aman dan makmur. Amar ma'ruf dan nahi mungkar dapat dilaksanakan dalam masyarakat. Seorang itu akan mahir dan menguasai suatu bidang ilmu dengan baik.
dapat memenuhi keperluan umat Islam. Dan akhirnya ekonomi negara bertambah mantap dan maju. Pengajaran ayat. Di dalam ayat ini, Allah mengatakan hidayah adalah sesuatu yang menerangi hati mukmin, umpama cahaya yang menerangi alam. Manusia perlu berusaha bagi mendapatkan hidayah Allah. Menuntut ilmu satu kewajiban dan merupakan salah satu usaha untuk memperolehi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah untuk menjadi pakar dalam kedua-dua bidang tersebut. Begitulah tadi huraian hidayah Allah di dalam bahagian tilawah tingkatan 5. Sekian dahulu dan selamat membuat ulang kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.